Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ajak tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita berselawat. Boleh? Tapi selawat ni biasa kot tuan-tuan dah dengar lah. Selawat Nurul Mubin, tahu tak? Tahu Baik. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa min haqqat 'alal dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Shadaqallahul azim. Surah An-Nahl ayat 36. Alhamdulillah yang dimuliakan Tuan Imam, Muazzin, yang berbahagia pengurusi Surah Al-Ikhwaniyah Tasik Kesuma fasa 4. 4 tambah ke 4? 4 Baik, seterusnya yang dihormati para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama yang bersama kita pada hari ini. Seterusnya yang dikasihi, yang disayangi para ibu dan ayah, abang-abang dan juga kakak-kakak, adik-adik. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita peluang pada malam ini untuk bersama-sama kita melaksanakan satu perintah Allah Taala, iaitu solat maghrib berjemaah, yang menjadi kewajipan bagi kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara rukun Islam, rukun Islam ada 5. Yang pertama, apa dia tuan-tuan? Tiba ada sebab tiba-tiba lupa pula. Apa yang pertama? Mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua, solat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, menunaikan haji di Baitullah bagi mereka yang berkemampuan. Okey, yang berkemampuan tu hebatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang mana ditunjukkan menunaikan haji bagi mereka yang berkemampuan. Nak katanya umat akhir zaman ni ada yang tak mampu. Okey.
Kalau mampu pergi, tak mampu tak apa. Okey. Duit banyak-banyak tapi tak bagi haji, pelik tuan-tuan. Okey. Pertama sekali, kalau duit banyak, harta banyak, pergilah buat umrah, buat haji tuan-tuan. Okey. Cuma dalam kelima rukun Islam ni berbeza. Ada satu yang berbeza, yang mana 4 Allah turunkan ayat Al-Quran berkaitan kewajipan kita sebagai seorang Muslim. Okay, rukun Islam ni seorang Muslim lah. Rukun Islam iaitu individu yang wajib kita buat sebagai orang Islam. Cuma satu daripada 5 itu memang direct daripada Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat tuan-tuan. Nak katanya solat ini sangat penting bagi kita orang-orang Islam. Solat ni sangat penting bagi kita untuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita kasih kepada Allah taala. Sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Okay, sifat Ar-Rahman ni sifat pemurah, betul dan juga Ar-Rahim, mengasihani. Kita dapat kedua-dua ni, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Adilnya Allah Ta'ala, hebatnya Allah Ta'ala, Allah berikan semua rezeki kepada hamba, kepada manusia. Yang bukan Islam, yang kafir tuan-tuan sekalian, ada Ar-Rahman sahaja, tapi tak dapat Ar-Rahim. Pemurahnya Allah Ta'ala, orang kafir, orang bukan Islam dapat juga rezeki. Tapi hanya pemurah sajalah, tapi tak dapat mengasihani. Orang Islam dapat kedua-duanya, pemurahnya Allah Ta'ala dan kasihnya Allah kepada kita. Kemudian kita hebatnya Islam ni terus sekalian, solat ni penting. Nak katanya Nabi rujuk dengan orang lama. Pentingnya orang-orang lama ni. Pentingnya orang lama. Anak muda, okey, banyak ilmu tetapi kurangnya pengalaman. Okey, hebatnya Nabi, Nabi ni serba-serbilah banyak. Tapi nak katanya Nabi tanya orang lama, iaitu baginda Nabi Musa alaihi salam. Okey, yang mana umatnya ramai. Dalam Al-Quran majoriti kisah tentang Nabi Musa dan juga Bani Israel. Dalam Quran juga banyak cerita tentang sifat-sifat orang-orang Bani Israel. Dan kata Syekh Wahbah Zuhaili, kenapa banyaknya cerita tentang Bani Israel? Kerana sifat Bani Israel seakan-akan seperti orang umat akhir zaman. Okey, seperti umat akhir zaman tuan-tuan. Jadi berhati-hati, jangan kita di kalangan sifat orang-orang Bani Israel yang mana suka mempertikaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, suka mempertikaikan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Musa AS. Okey, ditetapkan oleh Allah dan juga Nabi buat tanpa ada kita persoalkan tuan-tuan. Jadi Nabi tanya orang lama, Nabi Musa, okey tak 50 waktu? Tak boleh Muhammad, 50 waktu umat kau tak mampu ni. Bayangkan nak buat kerja dunia pun kita tak boleh nak buat kalau 50 waktu. Turun lagi, turun naik sampailah 5. Sampailah 5 waktu. Nabi Musa pun kata tak mampu wahai Muhammad, turun lagi. Kemudian Allah kata apa? Tak boleh dah turun 5 lagi, turun daripada bawah lagi. 5 lah ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk kita laksanakan solat. Kenapa Nabi Musa AS kata 5 waktu ni berat bagi umat akhir zaman? Kerana umat Nabi Musa pun tak mampu nak buat 3 waktu tuan-tuan. Okay, disyariatkan Nabi Musa AS 3 waktu pun mereka tak buat tuan-tuan. Dan kita boleh tengok 5 waktu pun boleh tentu tuan-tuan sekalian kita boleh buat secara hari-hari, tiap-tiap tanpa ada paksaan. 5 kali itu pun kita tak mampu nak buat. Jadi
Bani Israel disyariatkan untuk solat 3 kali sehari. Pun tak boleh nak buat, tuan-tuan. Sebab itulah Nabi Musa orang pengalaman, sebab itulah diminta supaya turunkan lagi. Jadi ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk 5 waktu untuk kita semua. Syukurlah subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Cantiklah susunan tu sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Kita je nak ke tak nak, tuan-tuan. Dan kajian menunjukkan ni khusus untuk orang muda lah. Okey. Remaja-remaja hari ni kita tengok di sekolah-sekolah, okey, masih lagi masalah dari sudut nak solat. Okey, saya mengajar di sekolah, kita ada buat amali solat. Okey, buat amali solat, bila tanya soal apa semua, memang tak solat dekat rumah. Mak ayah buat apa? Mak ayah buat tak tahu je, tuan-tuan. Sekolah agama ni. Okey, sebab tu kita hantar sekolah agama ni, bila guru ajar, balik rumah praktikkan. Bukannya ibu bapa serahkan bulat-bulat dan jadikan sekolah agama sebagai transit. Tu masalah kita. Mak ayah pergi kerja, hantar, petang jumpa balik sebagainya. Jangan. Sebab itulah yang pertama sekali, ilmu agama lah yang paling utama sekali, tuan-tuan, yang menjadi keutamaan. Okey, jadi kita sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai nenek, atuk, kena sentiasa tanya, sentiasa soal, anak dah solat ke belum, cucu dah solat ke belum. Sebab apa? Kita risau di mahsyar nanti, mereka akan tanya kepada kita, kita ni tak pernah tegur dia, tak pernah ajak dia dan sebagainya. Jadi peranan kita sebagai ketua keluarga ni kenalah ingatkan anak dan juga isteri tentang solat, pentingnya solat ni. Kalau tak buat, tak rugi pun Allah Ta'ala, kita yang rugi. Okey, banyak dah fadilat-fadilat tentang solat yang boleh kita buat dan boleh tingkatkan pahala kita, fadilat kita. Tapi kita tak nak buat, rugilah kita. Allah tak ada masalah pun. Kita tak solat ke, tak buat amal soleh, sedikit pun tak jejaskan kekuasaan Allah Ta'ala. Kitalah umat ataupun orang yang paling rugi bila mana kita tahu banyaknya fadilat-fadilat buat amal soleh ni. Kita baca hadis, kita baca tu, baca ni, beli banyak buku pun, di pesta buku sebagainya, banyak baca saja tapi tak buat, tu bermasalah, tuan-tuan. Okey, jadi pentingnya solat untuk kita. Sebab apa? Di alam kubur nanti pun soalan dia ialah tentang solat. Solat yang akan ditanya oleh para malaikat Munkar dan juga Nakir, tuan sekalian. Baik, kita masuk tajuk berkaitan sama juga taubat dalam Syafa al-Qulub, tentang menyikap hati untuk menghadap Allah Ta'ala, untuk dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah kita kena hari-hari kalau boleh bertanya dengan diri kita kepada Allah Ta'ala. Adakah kita semakin hari semakin dekat dengan Allah Ta'ala, ataupun kita semakin jauh dengan Allah Ta'ala? Okay, kalau kita rasa semakin dekat, Alhamdulillah. Kita senang nak buat amal ibadat, Alhamdulillah. Tapi semakin lama kita susah nak buat amal ibadat, makin berkurangan, tiga hal wajib je tak cukup, tuan-tuan. Nak syurga Firdaus tak cukup dengan hanya solat fardu saja. Banyak amalan yang kena buat, amalan sunat, puasa Isnin Khamis, solat duhanya sebagainya lah, wasiat Nabi Muhammad, puasa Isnin Khamis, puasa hari putih sebagainya. Okey, jadi nak dapatkan syurga Firdaus, nak dapatkan syafaat Nabi, kena ikut dan buat apa yang Nabi suruh, tuan-tuan sekalian. Baik, jadi dikarang oleh Imam Ghazali, tuan-tuan, tentang Syafa al-Qulub ini. Betul, hari-hari kena tanya diri kita, adakah kita ni buat amal ibadat ataupun tidak, semakin dekat dengan Allah ataupun semakin jauh dengan Allah Ta'ala. Okay? Adakah kita faham tentang agama, ataupun makin lama makin tak faham tentang agama?
Jadi sebab itulah kita kena berdoa dan juga berusaha untuk mendapatkan kefahaman tentang agama betul sekalian. Kita maaf Ustaz, saya tak sihat sikit lah. Okay, suara pun tak berapa nak keluar ni, tersekat sikit lah. Semua sebagainya. Okay, 2-3 hari ni lah. Okay, mungkin faktor cuaca. Okay, faktor cuaca. Dan pun baru balik daripada kelas. Okay, jadi mudah-mudahan sampailah insyaAllah. Baik. Kita masuk tentang taubat. Okey, taubat dan juga istighfar. Beza tuan-tuan. Okey, istighfar, bila kita istighfar ni akan terhapusnya dosa-dosa kecil. Okey, kita istighfar. Istighfar ni ada banyak tempat. Antaranya istighfar sewaktu selepas solat. Maknanya biasa imam kan dia akan lepas solat astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebab apa kena istighfar? Sebab kebarangkalian solat tadi ada problem, ada yang cacat cela. Jadi kita istighfar, mudah-mudahan Allah terima solat kita tadi. Okey. Kemudian ada istighfar yang berkaitan tentang kita nak berjalan, kita ada dosa-dosa kecil yang kita ingat, kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi taubat ni bagaimana? Sekiranya kita ada dosa-dosa yang besar, kita atau orang lain pernah melakukan maksiat yang besar, iaitu apa dia? Iaitu pernah minum arak, okey, pernah berzina, okey, pernah menyekutukan Allah Ta'ala, syirik kepada Allah Ta'ala. Kata ulama, syirik ini menduakan Allah. Kata lain lagi, menjadikan persaingan Tuhan. Kata ulama. Kata tuan, persaingan di antara Tuhan, mewujudkan Tuhan yang kedua. Yes, tak ada. Ya, tuan. Baik, dalam surah At-Tahrim disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Biasa kita dengar ayat ni tuan-tuan sekalian, iaitu wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha, iaitu sebenar-benar taubat. Maknanya kita betul-betul nak tinggalkan dosa besar tersebut. Okay? Nak tinggalkan dosa besar tersebut. Dan kita kadang-kadang terbayang pernah derhaka kepada mak ayah kita, tuan-tuan. Pernah derhaka kepada mak ayah kita. Jadi kita sempat untuk bertaubat kepada Allah dan minta ampun kepada mak ayah kita. Kita doa kepada Allah Ta'ala diberikan keampunan kepada mak ayah kita. Kita ada dosa yang besar, kita jauhkan. Sebab ulama sebut antara contoh-contoh cara-cara nak bertaubat, tinggalkan. Yang pertama, tinggalkan betul-betul. Tinggalkan perbuatan keji itu dengan sebenar-benarnya. Yang kedua, kata ulama, taubat ini, cara nak bertaubat ialah kita meninggalkan rakan-rakan yang membolehkan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Banyak pandangan-pandangan ulama lah. Okay. Yang ketiga, kata ulama lagi, tinggalkan kawasan tersebut. Kebarangkalian kawasan itu banyak melakukan maksiat. Yang kelima, kata guru saya tambahan lah, orang yang bertaubat kepada Allah Ta'ala, orang yang nak berhijrah, kata hari inilah nak berhijrah kan. Lepas berhijrah, dia kena cari ilmu. Dia kena join
sertai majlis ilmu supaya dia sibuk dengan urusan agama. Ada orang dia nak berhijrah tetapi dia hanya sekadar dengar di YouTube saja. Tak cukup tuan-tuan. Ada orang dia nak berhijrah kerana ikut-ikutan. Sebab tu hari ni kita tengok di media sosial hari ni. Hari ni dia pakai tudung, dia berubah. Tahun depan dia buka balik. Ya, tuan-tuan boleh tengoklah dalam media sosial. Artis-artis sebagainya. Kebarangkalian kurangnya hadir ke majlis ilmu. Kerana dengan majlis ilmu itulah mampu untuk dekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan memberikan kefahaman tentang agama tuan-tuan. Okey. Dan juga kata ulama lagi, dekat dengan diri dengan orang-orang yang soleh. Ada hikmah kita bila dekat dengan orang-orang yang soleh, majlis dengan orang-orang yang soleh, dekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Okey. Jadi batulah kita ni ada iman dan juga ada nafsu. Nafsu ni tak boleh buang. Nafsu tak boleh buang tapi kena kawal. Okey. Nabi juga ada nafsu tapi Nabi kawal dan Nabi bersihkan. Dengan mutmainnah. Setiap Nabi ada nafsu mutmainnah. Nafsu ni ada beberapa tingkatan. Nafsu yang pertama ialah nafsu ammarah. Nafsu yang sedikit-sedikit nak marah, sikit-sikit benda yang jahat lah, amarah ni. Yang kedua nafsu lawamah. Kata ulama, nafsu lawamah ni hari ni dia buat maksiat. Besok dia buat amal soleh, dia taubat. Besok lagi dia buat lagi. Besok lagi dia taubat balik. Di maknanya dia berubah-ubah. Hari ni okey, esok dia buat balik. Besok dia okey, dia bertaubat. Hari esoknya dia buat benda yang sama. Okey. Jadi iman ni dia kadang-kadang berbolak-balik. Ada turun, ada naik. Sebab itulah iman nafsu ni dia kena kawal. Dan nafsu yang paling tertinggi ialah nafsu mutmainnah, yang ada para nabi dan juga orang-orang yang soleh, wali-wali lah. Okey, yang mana dia bersihkan nafsunya dengan mutmainnah, dengan perkara amal yang soleh. Dia tak akan buat benda jahat. Sebab itulah kita tak pelik bila ada para wali yang dia tak tunjuk pun diri dia orang yang wali, seorang yang wali. Dia lebih kepada kehidupan orang-orang biasa, tuan-tuan. Duduk di kampung-kampung, orang yang kenal orang kampung saja. Okey. Wali-wali inilah. Sebab apa? Hatinya adanya Allah Ta'ala. Dia tak nak tengok bila pergi ke bandar, dia risau benda yang tak baik yang dia nampak nanti. Ini ada antara karamah lah orang yang dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang wali ini, para wali ini dia tidak akan menonjolkan diri dia. Okey. Macam mana orang kenal dia? Orang bercerita, ada kampung ni sebagainya. Okey. Sebab itulah kita kena berhati-hati bila kita dekat dengan orang soleh ni, orang yang para wali ni, dia boleh tahu kita ni macam mana. Dia akan beri nasihat. Guru saya, dia ceritalah kepada saya, dia akan berikan nasihat sesuai dengan orang itu, tuan-tuan sekalian. Okay, jadi ini antara orang-orang yang orang-orang soleh, orang-orang yang amal kebaikan. Jadi kena hati-hati kena dengan orang-orang yang dekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi perlu ada bercita-cita untuk taubat nasuha. Okey. Kemudian sementara dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, orang yang bertaubat ialah kekasih Allah. Orang yang bertaubat daripada dosa adalah seperti orang yang tidak berdosa. Patulah orang yang bertaubat ni, Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa dia. Kalau dia buat syirik kepada Allah Ta'ala,
dan dia bertaubat bersungguh-sungguh, Allah akan ampunkan dosa dia, tuan-tuan. Okey, kecuali dosanya kepada manusia. Hati-hati, tuan-tuan. Mungkin dosa kita dengan Allah selesai. Dosa dengan manusia takut tak selesai. Selangkah nak ke syurga, tiba-tiba ada orang tarik kita keluar, tuan-tuan sekalian. Ada hutang ke, ada benda yang kita pernah buat tak baik pada dia. Jadi apa-apa pun minta maaf, minta ampun sebagainya. Kalau ada terhutang semua, bagi tahu sebagainya lah. Jadi hutang ataupun minta ampun kepada Allah Ta'ala ni, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa hamba-Nya dengan taubat nasuha, tuan sekalian. Kemudian di tempat lain Rasulullah bersabda, kebahagiaan Allah Ta'ala terhadap taubat hamba Dia yang beriman adalah melebihi kebahagiaan orang yang datang tempat yang jauh dan berbahaya dengan membawa tunggangan memikul beban berisi makanan dan minumannya, kemudian dia merebahkan tubuhnya dan tertidur. Ketika bangun, dia mendapati tunggangannya telah hilang, kemudian dia mencari sehingga merasakan panahan terik matahari yang sangat panas dan juga dahaga. Dengan kehendak Allah Ta'ala, dia berkata, saya akan kembali semula ke tempat saya tidur tadi, hinggalah saya mati. Maknanya dia tetap akan cari tunggangan dia tadi tu, kuda ataupun unta kedai dia ke, sebagai ada barang berharga yang dibawa tersebut. Okay? Lalu ia meletakkan kepalanya di atas tangannya, lalu dia terlelap. Ketika bangun, tiba-tiba dia mendapati tunggangan telah berada di sampingnya dengan memikul beban berisi makanan dan minumannya. Jadi kebahagiaan Allah Ta'ala ni terhadap taubat hamba yang mukmin melebihi kebahagiaan orang yang mendapat semula binatang tunggangan tersebut. Nak katanya, sukanya Allah Ta'ala, cintanya Allah Ta'ala bagi orang yang bertaubat melebihi segala-galanya. Kita kehilangan anak, contoh, kehilangan apa juga yang kita sayang, kebahagiaan Allah Ta'ala melebihi segala-galanya orang yang bertaubat ni. Kerana dia nak kembali dengan Allah Ta'ala dalam keadaan dia bersih. Nak syurga, nak bertemu dengan Allah Ta'ala, takkan kita nak adanya dosa. Nak masuk syurga, nak jumpa dengan Allah Ta'ala, mestilah zero dosa. Okey, zero daripada melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Jadi nak katanya, orang yang bertaubat ni sangat Allah kasih, sangat Allah sayang. Beberapa kali pun orang tu bertaubat, selagi mana dia hidup, dia manusia, dia tetap akan melakukan dosa dan dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka taubat diterima dan juga Allah Ta'ala kasih dan sayang kepada orang tersebut, sebab ada lagi sifat tersebut. Jadi hati-hati tuan sekalian. Okay? Kita risau kadang-kadang, okay? Kita risau bila mana satu hari nanti kita buat maksiat, tiba-tiba tak ada timbul perasaan tersebut untuk bertaubat. Ini kita risau. Dan kita risau berlaku di akhir zaman nanti, yang mana manusia ni seronok dengan hiburan. Dan kata Nabi, manusia ni akan kejar harta. Antara hadis berkaitan tentang akhir zaman, manusia kejar harta benda, takut akan mati. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ternanti-nanti untuk bertemu dengan Allah Ta'ala, bersedia untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Sebab apa dia takut untuk mati? Kerana dia tak ada amalan, dia banyak dosa kepada Allah Ta'ala, dan kecintaan dunianya melebihi segala-galanya, tuan-tuan sekalian. Inilah sifat umat akhir zaman hari ini, tuan sekalian. Antara lain apa lagi? Hadis berkaitan hari kiamat. Dia sebut oleh Nabi SAW, yang mana umat Islam seperti makanan di dalam talam. Okay? Yang mana keseluruhan benda hidup di sekeliling cuba untuk serbu makanan tersebut. Jadi nak katanya Nabi sebut,
semua agama, semua orang-orang kafir sedang nak menerkam orang Islam hari ini. Nampak tak tuan-tuan? Okey. Mungkin dengan cara halus dan mungkin dengan cara yang kasar. Dengan kasar kita lihat sekarang lah di negara saudara kita di Gaza sana. Dengan cara halus, macam mana cara halus? Cara halus dengan serangan pemikiran. Dia serang otak kita. Dengan apa? Dengan adanya gadget, TikTok, Instagram, apa lagi? Facebook, apa lagi tuan-tuan? Macam-macam hari ni. Sebelum tidur TikTok live dulu. TikTok apa live hari ni. Semalam Fatah Amin live, tengok tak? Sampai 50,000 views tuan-tuan sekalian. 52,000 view. Saya tak tengok lah kan. Saya tengok dia punya video saja. 52,000 views orang melihat. 20 million yang memberikan like pada dia. 50,000 tu ramai tuan-tuan. Bayangkan manusia sanggup tengok live walaupun sekejap sekali pun sekalian. Sanggup bersengkang mata 1 jam untuk melihat live artis tuan-tuan. Okey, jadi ini yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini sekalian. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Hasan bahawa berkatanya ketika Allah Ta'ala mengampunkan Nabi Adam, para malaikat mengucapkan tahniah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail datang kepadanya. Mereka berkata, Nabi Adam AS, engkau kelihatan suka dan dengan ampunan Allah Ta'ala kepada kamu. Jibril, jika setelah taubat ini ada permintaan, di manakah kedudukanku? Tanya Nabi Adam. Allah mewahyukan kepadanya, wahai Nabi Adam, engkau mewariskan keletihan dan kepenatan. Engkau pun mewariskan kepada mereka permohonan taubat. Di antara mereka yang mohon padaku, aku akan menyambutnya. Hai Nabi Adam AS, aku mengumpulkan orang-orang yang bertaubat di dalam kubur mereka sebagai orang yang senang dan juga bergembira. Selain itu doa mereka dikabulkan. Okey, insan yang pertama yang bertaubat kepada Allah Ta'ala siapa? Nabi Adam. Dan Nabi Adam memohon kepada Allah Ta'ala supaya umat keturunan dia yang beriman kepada Allah Ta'ala bila melakukan maksiat diampunkan oleh Allah Ta'ala. Azan dulu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan
Baik. Sambung sikit insya-Allah. Jadi kemudian baginda Rasulullah bersabda, Allah menghulurkan tangannya dengan ampunan kepada orang yang berbuat jahat pada malam hari hingga siang, kepada orang yang buat jahat pada siang hingga ke malam, hingga ketika mata terbit daripada arah terbenamnya. Huluran tangan tersebut hanyalah kiasan. Jangan kita bayang pula. Okey? Kiasan daripada Allah Ta'ala, daripada perbuatan taubat, daripada permohonan taubat. Orang yang memohon itu berada di belakang yang menerimanya. Jadi betapa banyak penerima yang bukan pemohon, dan tiada pemohon selain penerima. Dalam beberapa hadis lain baginda Rasulullah berkata, kalau kamu tahu semua kesalahan kamu setinggi langit sekalipun, kemudian kamu menyesal atas perbuatan kamu, nescaya Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosa-dosa kamu. Okay. Kemudian Nabi kata lagi, ada seorang hamba yang mengerjakan maksiat, perbuatan dosa, lalu dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Mesti ada sebab kenapa dia masuk syurga. Mungkin ada amal kebaikan, dan juga mungkin ada sebab dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada seorang hamba, seorang bertanya, bagaimana boleh terjadi demikian ya Rasulullah? Bagi dia menjawab, di hadapan Tuhannya ia bertaubat kepada Allah Ta'ala sehingga ia masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Okay, jadi sebab itulah kita manusia ni tak boleh judge. Tahu judge kan? Tak boleh meletakkan seseorang itu, kau kafir, kau syurga, kau neraka. Cuma kita boleh tengok dan boleh melihat saja tanda-tanda sahaja, tuan-tuan. Bukan mudah untuk kita sebut, melabel orang. Cuma Allah Ta'ala sebutkan bagaimana sifat-sifat orang munafik, sifat orang-orang fasik, sifat orang kafir. Okey, dan juga peringatan untuk kita berhati-hati dengan orang yang sebegini, orang fasik, orang munafik dan orang kafir. Okey. Kemudian sahabat bertanya lagi, jadi sebab apa? Sebab bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ada satu kisah yang mana seorang sahabat Nabi yang berkulit hitam, berbangsa Habsyi. Orang-orang Habsyah ni belah-belah macam Utopia. Tahu Utopia tak? Sekarang ni lah Utopia, belah-belah Afrika sana. Okey. Dia berjumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, adakah dosa-dosa aku akan diampunkan oleh Allah Ta'ala yang aku pernah lakukan perkara-perkara keji dulu? Nabi bersebut, dengan bertaubat kamu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.